بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. نصلي ونسلم على سيدنا محمد، هو الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله، يا سميع الدعاء، يا مجيب النداء، يا جزيل العطاء. Perasaan yang mulia ini, kami berdoa agar Engkau memberkati dan merahmati perjumpaan yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri, bersama warga Jabatan Perdana Menteri yang diadakan pada kali ini. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang merestui terbinanya sesebuah tamadun dan kecemerlangan sesebuah negara. Justru kurniakanlah kepada negara kami yang tercinta ini kemakmuran yang mampan lagi dirahmati, sumber khazanah negara bertambah lagi diberkati, warganya dapat hidup selesa serba mencukupi, nilai-nilai manusiawi membentuk perpaduan rakyat bagaikan sehati, sumber tenaga berdaya cipta serta beriltizam membentuk pasukan berintegriti. Ya Allah, Engkau Tuhan yang mengurniakan kehidupan kepada kami. Hiasilah kehidupan kami ini dengan kepribadian yang mulia, akhlak yang terpuji, saling hormat menghormati, nilai keihsanan yang tinggi, sedia bertoleransi, berhikmah dalam bermuamalah, dan bersabar menghadapi mihnah. Ya Allah, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, kami juga berdoa agar Engkau mempermudahkan semua urusan-urusan kerajaan dan satukanlah pemikiran rakyat Malaysia dalam kerangka membangun Malaysia Madani sebagai wadah membina peradaban kesejahteraan hakiki. Ya Allah, terimalah kerja-kerja yang kami lakukan dan bimbinglah kami dengan panduan yang sebenar. Allahumma ja'al baladana hadha kama tazkuru fi kitabik baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. TPM Datuk Seri Zahid, TPM Datuk Seri Fadilah Menteri, Datuk Seri KSN, Tan Sri KSN dan rakan-rakan yang lain yang saya muliakan. Alhamdulillah, keadaan lebih terkawal. Tahniah kepada Tan Sri KSN dan dia fikir mengambil masa sikit. 2 kali mesyuarat nak tentukan tempat di mana. Saudara-saudari, dalam doa tadi disebut tentang balad kami. Balad ni negara. Dan tentunya selalu diungkapkan ramai tentang doa baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur.
balad yang baik, yang dilimpah rahmat oleh Allah SWT. Tapi saya teringat untuk permulaannya kerana ada kaitan dengan Malaysia Madani, bila disebut balad dalam konteks negara dan tamadun. Ini dalam surah Al-Balad, surah Al-Quran. La uqsimu bihadzal balad, tentang negara dalam konteks. Dan pesanan gesaan kepada pengalaman hidup Rasulullah SAW. Wa anta hillu bihadzal balad. Ya, saya tak kupas seluruhnya, ini bukan kuliah duha. Tetapi saya nak sebut tentang cabaran kepada kita. Bagaimana boleh menyucikan dan mengangkat martabat manusia dan negara ini. Falahtahamal aqabah, bagaimana mampu kita mengangkat keupayaan kita ke tahap yang lebih mulia, tinggi dan darjat yang lebih terpuji. Persoalannya, falahtahamal aqabah, bagaimana? Jawapan dalam Al-Quran jelas. Bermula dengan fakku raqabah. Jadi kalau kita dalam kerja kita, amalan kita, negara kita, jabatan kita, tidak boleh terlepas daripada keikhlasan kita untuk membebaskan. Dalam konteks kupasan ulama-ulama silam, disebut bebaskan dari manusia dari perhambaan. Kupasan-kupasan ulama semasa mengaitkan dalam apa bentuk penindasan menyebabkan orang itu hamba atau separuh hamba. Fakku raqabah, bebaskan manusia itu, rakyat kita, warga kita dan manusia itu dari segala bentuk penindasan, perhambaan, memperbodohkan rakyat, memiskin rakyat, mengambil harta rakyat sehingga mereka itu, hak mereka itu tersisih. Ini tugas pertama yang disebut Al-Quran. Kemudian tentulah yatim, wa miskin, yang seterusnya. Jadi kalau saya digesa dalam jawatan saya dan rakan-rakan saya dan saudara-saudari, gesaan saya ialah dengan niat yang baik. Kalau kita nak angkat martabat negara ini, dan saya tak mau nafikan, ya, ada orang tegur saya, dia kata tak patut saya asyik menyebut tentang perkara lama, tetapi image negara, ekonomi negara, keterlanjuran yang berlaku itu tidak boleh dinafikan. Dan harus ada kekuatan dan tekad baru dari semua kalangan. Sebab tu setiap kali perjumpaan dengan pejabat awam, saya gesa kerana kalau nak menentukan kejayaan ini bukan sahaja tokoh-tokoh politik, dia mesti dengan semangat dan komitmen menyeluruh pejabat awam untuk bebaskan tadi, untuk menjadikan Malaysia ini madani dalam konsep ini. Saya tidak mahu kita terpukau dengan slogan. Berapa banyak slogan yang kita gunakan. Anjakkan paradigma. Bunyi itu a very powerful thesis. Paradigm shift. Tapi kalau kita kupas, ada shift tapi tidak paradigm. Tidak cukup untuk meyakinkan kita begitu. Atau berbagai wawasan dan dasar. Saya tidak mahu pertikai Islam Hadari dan berbagai. Saya tidak mahu tambah satu lagi slogan itu kita hafal. Tetapi maksud saya itu. Sebab itu saya dengan Badan Penguasaan dan KSN tentunya lebih lagi kerana sebagai ketua dalam di kalangan pejabat awam ini, faham benar maksud saya. Sebab itu bermula dengan memberi gesaan kepada rakan-rakan saya, jemaah menteri, supaya bekerja dengan pejabat awam sebagai satu pasukan. Sebagai satu pasukan dengan elemen amanah dan trust. Tetapi dalam semua kerja kita ini, mesti kerja untuk membebaskan rakyat, membebaskan negara dari segala keterlanjuran yang berlaku ataupun yang mungkin berlaku.
Apakah dalam masa beberapa bulan ini saya lihat ada kejadian? Ya, saya tidak boleh nafikan. Setiap arahan, setiap perjumpaan ada kesungguhan, baik soal pekerja asing atau beberapa dasar lain soal menangani masalah banjir, diketuai oleh TPM Zahid, ataupun keputusan semalam mengirim semat dalam keadaan segera ke Turki yang diselaraskan oleh Saudara Al-Mizam. Jadi saya tengok ada keinginan rakan-rakan, baik pimpinan ataupun penjawat awam, mengorak langkah dengan lebih pantas, dengan lebih bertanggungjawab. Bahawa setiap sen yang kita belanjakan itu, kita akan dipertanggungjawabkan. Tapi tentunya masih ada di peringkat penguatkuasaan, saya lihat ada lagi yang sedikit sebanyak kecuaian. Ya, ada yang kalau tidak kita tangani akan menyebabkan rakyat resah. Kita kata bebaskan perambaan. Tapi kalau dia terpaksa berjam-jam untuk mendapatkan apa-apa lesen dan sebagainya, itu bagi saya perlu diperbaiki. Saya selalu ambil contoh, apa kata kalau saya yang terpaksa berbagi di situ. Ataupun kalau dikatakan dalam kajian perbendaraan tu negara, khazanah atau EPU tentang kadar kemiskinan yang sudah menurun, miskin tegas sekian peratus. Saya kata, apa kata kalau keluarga saya dalam kategori itu? Kalau kita lihat dari segi itu, barulah maksud fakku raqabah itu, bebaskan manusia dari segala bentuk perhambaan, dehumanization, degradation of man or woman, itu baru kita boleh beri makna kepada Madani. Jadi saya sekali lagi ucap terima kasih kerana kerjasama yang ditunjukkan, tetapi bila ditanya tentang kemajuan, George Bernard Shaw pernah, ini di antara playwright dan sastrawan yang agak witty. Bila seorang, saya cakap ni kan media dia lapor susah sikit. Nak bergurau, dia sekali itu ada majlis. Ada seorang wanita pelakon yang cantik duk bincang dengan Bernard Shaw. Dia kata, Bernard, apa kata kalau kita kahwin dan kita dapat anak? Rupa saya, kepintaran saudara. Kata aktris ini kepada Bernard Shaw. Bernard Shaw jawab, ya, lovely. Tapi apa kata kalau dia dapat rupa saya dan otak awak? Rosak jadi anak-anak. Itu tak. Tapi mesej saya bukan berkenaan ini. Mesej saya yang Bernard Shaw satu lagi, iaitu dia kata bila orang tanya, bila tanya laporan, oh baik, alhamdulillah, cemerlang semuanya. Bernard Shaw secara halus menyatakan, jangan kata cemerlang, kata room for improvement. Ada baiknya, tapi ada ruang untuk diperbaiki. Cuma kadang-kadang room itu terlalu besar untuk diperbaiki. Mudah-mudahan dengan semangat untuk membawa perubahan, islah mastata'tu yang saya sebut awal-awal dulu, kita boleh memperlihatkan suatu keadaan yang lebih baik dengan kerjasama rakan-rakan dan dengan komitmen yang sudah ditunjukkan. Saya dari segi pribadi juga, ya, setakat ini tengok pasukan kerja dan rakan-rakan saya nampak, ya, walaupun latar belakang yang pelbagai dan sejarah pertelingkahan dan pembenturan idea dan pergaduhan itu besar, terutama saya dengan TPM belah kanan saya. Tetapi alhamdulillah, ya, yang tidak boleh dinafikan ialah kesatuan pemikiran, kesatuan tekad itu wujud. Yang ini tidak boleh dinafikan. Ini kenyataannya. Kita bekerja sebagai satu pasukan dan maksud kita untuk menyelamatkan negara dan mengangkat Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
cerita.